Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, kita direzekikan lagi berjumpa pada hari ini pada siri 101. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin yang telah merezekikan kita untuk masih lagi menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, kita mohon dengan itu rahmat Allah sentiasa melimpahi kita, memberikan petunjuk dan hidayah untuk kita. Selawat juga salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Kita sambung lagi pada perbahasan kita share ataupun mengkaji buku 90 pelajaran tentang bid'ah yang ditulis oleh Ustaz Hafiz Firdaus bin Abdullah, ya, yang mana semalam kita telah pun membincangkan, mematahkan hujah-hujah golongan-golongan yang membolehkan berzikir, berselawat secara menari-nari, ya. Hari ini kita pergi lagi kepada apakah bid'ah yang telah mereka lakukan, iaitu menyelisihi fitrah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan akidah secara bahasa bermaksud ikatan atau simpulan. Apabila dikatakan akidah seorang mukmin, ia bermaksud keimanan dan keyakinan yang terikat secara kuat dalam diri seseorang yang dibuktikan secara lisan dan perbuatan. Antara akidah seorang mukmin adalah dia meyakini agama Islam yang Allah ciptakan adalah sesuai dengan fitrah manusia sehingga ia tidak lagi menoleh kepada mana-mana agama lain maupun melakukan apa-apa perubahan kepada agama Islam. Akidah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran Surah Ar-Rum ayat ke-30, maka hadapkanlah wajahmu secara lurus kepada agama fitrah yang Allah ciptakan, yang fitrah manusia berada di atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Demikian itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat yang mulia ini, ya, Allah memerintahkan manusia untuk hadapkanlah wajahmu secara lurus. Maksud lurus di sini adalah tidak menoleh kepada mana-mana agama lain. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Al-Shawkani, ya, dalam kitab tafsirnya Fath Al-Qadir Al-Maktabah Al-Syamilah bagi ayat yang ke-30 surah Ar-Rum ini, ya. Maka hadapkanlah wajahmu sepenuhnya kepada agama fitrah yang Allah cipta sesuai dengan fitrah manusia, iaitu agama Islam. Kemudian Allah berfirman, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, yang bermaksud tidak ada perubahan pada agama Islam. Demikian tafsiran kebanyakan generasi salaf, ya. Ada juga yang mentafsirkan sebagai tiada perubahan pada haiwan ciptaan Allah, seperti memandulkannya ataupun kita panggil apa, mengkasihkan haiwan tersebut, ya. Ini adalah tafsir daripada Ibni Jarir Al-Tabari di dalam kitabnya Jami' Al-Bayan wa Ta'wil ayat Al-Quran Al-Maktabah Al-Syamilah, pada ayat yang ke-30 juga, ya, surah Ar-Rum tadi, ya. Yang mana penulis buku ini, ya, Ustaz Al-Hafiz Firdaus Abdullah, lebih cenderung kepada tafsiran yang mana mengatakan tidak ada perubahan pada agama Islam kerana ia selari dengan perbincangan keseluruhan ayat, ya. Seterusnya Allah berfirman, demikian itulah agama yang lurus, yakni agama Islam yang asli, yang tidak ada perubahan padanya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui, lalu mereka menoleh kepada agama-agama yang lain atau mereka merubah agama Islam yang asli kepada mencipta pelbagai bid'ah, ya. Terhadap ayat ke-30 surah Ar-Rum ini, sebahagian umat Islam telah melakukan dua pelanggaran sehingga berlakulah bid'ah. Ya. Yang pertama, sebahagian umat Islam telah menoleh kepada agama-agama lain lalu mengambil daripada agama itu sebahagian keyakinan dan amalannya kemudian memasukkannya ke dalam Islam.
Padahal Allah telah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu secara lurus kepada agama fitrah yang Allah ciptakan. Ya, antaranya kita boleh lihat dengan meniru hari Natal yang disambut oleh kaum Nasrani, ya, dengan anggapan bahawa mereka menganggap hari Natal itu adalah hari lahir Nabi Isa alaihi salam. Ya, maka sebagai umat Islam pun terikut-ikut dengan menjadikan hari yang dianggap sebagai hari lahir Nabi Muhammad sebagai hari sambutan Maulid Nabi, ya. Sedangkan para ahli sejarah berbeza pendapat tentang tarikh lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada banyak pendapat, ya. Ini kerana bukanlah merupakan budaya masyarakat Arab pada masa itu untuk mencatat hari kelahiran bayi mereka, ya, dan seterusnya pada setiap tahun membuatkan sambutan ulang tahun, ya. Tarikh 12 Rabiul Awal hanyalah satu anggapan sahaja dan bukan kepastian bahawa itu merupakan tarikh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya juga adalah meniru cara hidup rahib-rahib yang suka menyendiri di biara, kuil atau tempat terpencil. Rahib-rahib ini akan mengasingkan diri mereka daripada masyarakat untuk berzikir dan beribadah sahaja. Ya, ini juga amalan yang mereka tiru. Terdapat sebahagian daripada orang-orang Islam yang terikut-ikut dengan cara hidup rahib-rahib ini, ya, yang mana mereka juga menyendirikan diri mereka mungkin di tempat-tempat pertapaan, di gua atau di mana-mana sajalah, ya. Antaranya juga mereka ada yang meniru cara zikir berlagu yang diamalkan oleh kaum Nasrani di gereja-gereja mereka. Mereka lazimnya kaum-kaum Nasrani ini akan menyanyi, ya, dengan menyebut Hallelujah dan sebagainya untuk menyatakan kesyukuran ataupun pujian kepada sesembahan mereka. Kesilapan yang kedua iaitu apa yang telah kita lakukan ibadah bid'ah terhadap surah ayat Al-Quran tadi, surah Rum ayat yang ke-30 ini. Kedua adalah sebahagian umat Islam telah mencipta bid'ah dengan melakukan perubahan kepada agama Islam baik dalam bentuk penambahan, pengurangan atau pengubahsuaian. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Yang ini tidak ada perubahan dalam agama Islam yang Allah ciptakan, ya. Kerana ia agama fitrah yang Allah cipta sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kesimpulannya, mari kita jauhi bid'ah dengan tidak menoleh pada mana-mana agama lain maupun melakukan apa-apa perubahan dalam agama Islam. Ini kerana agama Islam yang tulen telah Allah Subhanahu Taala cipta sesuai dengan fitrah manusia, ya. Jadi sesiapa yang menganggap agama Islam ni tak sesuai dengan fitrah manusia sehingga perlunya kita menoleh ataupun meniru kepada agama lain atau perlunya dibuat perubahan, maka akidahnya telah sesat. Oleh kerana itu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam tentang bid'ah, baginda mengaitkannya dengan kesesatan, ya, sebagaimana sabda baginda, sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara baru dalam agama. Setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Ini merupakan hadis sahih, ya, sebahagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i, ya, iaitu dalam bab cara berkutubah, ya. Sekarang mari kita kaji apakah 3 jenis perubahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang menyelisihi sunnah pada hari Jumaat, ya. Sebagai contoh perubahan dalam bentuk penambahan, iaitu solat sunat qabliyah dua rakaat bagi solat Jumaat. Asalnya, ya, bagi semua solat fardu memang terdapat solat sunat qalbiyah di antara azan dan iqamah.
Pengecualiannya adalah bagi solat Jumaat, ya, yang mana tidak ada solat sunat qalbiyah Jumaat, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila azan, baginda akan terus menaiki mimbar dan menyampaikan khutbah. Ya, selesai saja khutbah, baginda terus solat Jumaat. Ya, baginda tidak pernah menunaikan solat sunat qalbiyah Jumaat ni, ataupun baginda memang tak pernah memberi ruang pun bagi jemaah untuk menunaikan solat sunat qabliyah Jumaat, ya. Yang mana ini kalau kita nak mendapatkan keterangan yang lebih lanjut, boleh saja kita merujuk risalah yang telah ditulis oleh ustaz, iaitu pencerahan dalam persoalan solat sunat qabliyah Jumaat di www.hafizfirdaus.com, ya. Sekarang kita lihat pula apakah perubahan dalam bentuk pengurangan. Yang mana bila mereka memilih untuk lebih suka membaca surah Yasin pada hari Jumaat, sementara apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca surah Al-Qaf, ya. Panjang surah Yasin sebagaimana yang kita tahu adalah 83 ayat, dan ini merupakan lebih kurang 1/3 daripada surah Al-Kahf, ya, yang mengandungi 110 ayat. Maka di sini merupakan satu bentuk pengurangan, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Kahf, malahan mereka memilih untuk membaca surah Yasin yang jauh lebih pendek ataupun ayat yang lebih kurang berbanding dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahf, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, iaitu sesiapa yang membaca surah Al-Kahf pada malam Jumaat, maka dia akan disinari cahaya sejarak antara dirinya dengan Kaabah. Ini merupakan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Darimi dan dinilai sahih oleh Al-Albani, ya. Dan hadis yang kedua, sesiapa yang membaca surah Al-Kahf pada hari Jumaat, maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumaat, iaitu dari Jumaat itu sehingga Jumaat yang akan datang. Ini juga hadis yang sahih dikeluarkan oleh An-Nasai, Al-Bahaki dan Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib, ya, hadis nombor 736, ya. Jadi anjuran membaca surah Al-Kahf pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat menunjukkan adanya keluasan dalam waktu membacanya, ya. Iaitu malam Jumaat bermula daripada hari Khamis selepas masuknya waktu maghrib. Disebut juga Khamis malam Jumaat. Hari Jumaat pula berakhir sebaik saja masuk waktu maghrib pada hari Jumaat, ya. Sebahagian orang dia memberi alasan bahawa surah Al-Kahf ni terlalu panjang untuk dibaca. Maka mereka memilihlah sebagaimana yang saya katakan tadi, surah yang sederhana panjangnya, yakni surah Yasin, ya. Alasan ini kita jawab dengan mengatakan, iaitu apabila suatu sunnah tak mampu kita laksanakan keseluruhannya, maka boleh saja kita laksanakan sekadar yang kita mampu, ya. Sunnah tersebut jangan kita tukar kepada bid'ah yang lain. Ini berdasarkan firman Rasulullah, ini berdasarkan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, yang mana Rasulullah mengatakan, apabila aku melarang kalian daripada sesuatu, maka jauhilah ia. Dan apabila aku menyuruh kalian dengan sesuatu suruhan, maka lakukanlah ia sekadar yang kalian mampu. Ini merupakan hadis sahih yang sebahagian daripada hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, ya, iaitu dalam bab meniru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita tak mampu untuk menghabiskan 110 ni, ya, ayat daripada surah Al-Kahf, mungkin kita ada aral, ada kesibukan, jangan kita tinggalkan terus. Kita bacalah sekadar yang kita mampu, mungkin 70 ayat, 50 ayat, 30 ayat, hatta walaupun 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahf ataupun 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahf, ya. Jangan kita langsung tidak mengamalkan sunnah Nabi yang sangat murni ini untuk kita jadikan sebagai pengisian kita pada hari Jumaat. Sekarang kita lihat juga bagaimana yang mereka lakukan tentang
pertukaran dalam bentuk pengubahsuaian, ya, yang mana mereka mengubahsuaikan waktu apabila khatib duduk di antara dua khutbah. Ia adalah waktu mustajab doa, ya, yang mana sangat dianjurkan bagi setiap individu untuk berdoa pada waktu ini. Apa sajalah, ya, apa saja yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi di sebahagian masjid ataupun surau Jumaat, sunnah ini telah diubah suai kepada nyanyian selawat atau doa sekian-sekian oleh Bilal, ya, dengan menggunakan pembesar suara. Ya. Jadi sahabat seiman, mari kita bezakan, ya, bahawa yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sememangnya menganjurkan agar kita banyak berselawat pada hari Jumaat. Namun anjuran ini bukan khusus pada waktu khatib duduk di antara dua khutbah, ya, tetapi ianya luas. Boleh kita lakukan pada sepanjang hari Jumaat tersebut, ya. Yang kedua, setiap individu berdoa dengan apa yang dihajati secara berseorangan, bukannya dengan mengamimkan doa yang dibaca oleh Bilal. Yang ketiga, doa secara berjamaah dengan dipimpin oleh Bilal adalah bid'ah, kerana ia tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah maupun para sahabat, ya. Ketika Rasulullah duduk di antara dua khutbah, beliau tidak pernah menyuruh Bilal ataupun mana-mana sahabat melaungkan selawat ataupun memimpin doa. Yang keempat, nyanyian selawat dan pimpinan doa oleh Bilal dengan menggunakan pembesar suara, sebenarnya ini mengganggu sebahagian jemaah masjid yang telah pun memahami sunnah, ya, dan mereka-mereka ini mahu memanfaatkan masa khatib duduk di antara dua khutbah itu dengan berdoa, dengan doa-doa pilihan mereka sendiri, ya. Jadi tentang waktu berdoa yang mustajab ini, kita lihat hadis yang mana Burdah bin Abu Musa Al-Sya'ri berkata, Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah kamu mendengar ayahmu menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu mustajab doa pada hari Jumaat? Abu Burdah menjawab, ya, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu itu ialah antara duduknya imam di antara dua khutbah sehinggalah dilaksanakan solat. Ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, iaitu kitab tentang bab suatu waktu pada hari Jumaat, ya. Lebih lanjut tentang berdoa pada hari Jumaat, boleh saja kita semak buku Ustaz soal jawab adab-adab berdoa di www.hafiz.firdaus.com, ya. Maka saya kira ini telah dapat kita fahami apakah penambahan, pengurangan ataupun apa-apa yang dilakukan pengubahsuaian yang telah dilakukan pada hari Jumaat oleh mereka-mereka yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk segmen mencari tahu kita pada hari ini adalah perbanyakkanlah berpuasa sunnah pada bulan Muharram. Semoga semua ini dapat memberi manfaat kepada kita. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.